Hai, Assalamualaikum semua. Pada hari ini, kita akan mempelajari berkenaan dengan tajuk baru, iaitu tajuk Unit 11 Bahasa Kebangsaan. Kita akan belajar 3 komponen sahaja pada hari ini, iaitu kedudukan bahasa kebangsaan, bahagian kedua, peranan bahasa kebangsaan, dan yang ketiga, kepentingan memaktabatkan bahasa kebangsaan. Namun, sebelum kita melihat ataupun menjelajah dengan lebih jauh tajuk kita pada hari ini, kita lihat dahulu standard pembelajaran yang kita akan lalui. Yang pertama, iaitu kita akan dapat menyatakan kedudukan bahasa kebangsaan dan bahasa lain dalam perlembagaan persekutuan. Yang kedua, kita dapat menerangkan peranan bahasa kebangsaan, dan yang ketiga, dapat menyatakan kepentingan memaktabatkan bahasa kebangsaan. Oleh itu, yang pertama, kita lihat dahulu definisi bagi bahasa kebangsaan. Apa itu bahasa kebangsaan sebenarnya? Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi termaktub dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963 ataupun 1967. Kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu diwatakan dalam Akta Pelajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1996. Pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia boleh menggunakan bahasa lain seperti bahasa Mandarin, bahasa Tamil dan bahasa Inggeris dalam komunikasi harian mereka. Selamat pagi Azwan. Adakah kamu tahu bulan ini sekolah kita akan mengadakan sambutan bulan kebangsaan peringkat sekolah? Kelab sejarah juga turut terlibat dalam sambutan ini. Wah, menariknya Fatin. Ya, saya tahu dan saya juga pernah menghadiri sambutan bulan bahasa kebangsaan peringkat negeri Perlis pada tahun lepas di Kanga. Sambutan tersebut menggunakan bahasa Melayu. Fatin, mengapakah bahasa Melayu menjadi bahasa komunikasi semasa sambutan bulan bahasa kebangsaan? Oh, sebenarnya bahasa Melayu menjadi bahasa komunikasi kerana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan negara kita. Begitu rupanya. Patutlah dalam setiap acara rasmi negara menggunakan bahasa Melayu. Adakah kita masih boleh menggunakan bahasa lain selain bahasa kebangsaan? Ya, boleh Azwan. Seperti yang tertulis dalam buku ini, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan, tetapi bahasa lain masih boleh digunakan dalam komunikasi harian mereka. Apa itu Perkara 152 Bahasa Kebangsaan? Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperlukan melalui undang-undang oleh Parlimen, dengan syarat bahawa tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan selain bagi maksud rasmi atau daripada mengajar atau belajar apa-apa bahasa lain. Oleh itu, walaupun bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi, kita tidak mempunyai halangan kepada bahasa-bahasa lain untuk diguna pakai di Malaysia. Bahasa kebangsaan merupakan warisan negara yang mesti dibanggakan. Setiap warga negara haruslah menggunakan dan menghormati bahasa kebangsaan. Baiklah, seterusnya kita melihat pula peranan bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan mempunyai pelbagai peranan untuk membangunkan negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita mesti yakin dan bangga untuk menggunakan bahasa kebangsaan dalam komunikasi pada setiap masa. Oleh itu, kita lihat peranan yang pertama, iaitu lambang jati diri. Bahasa kebangsaan berperanan sebagai lambang negara Malaysia di persada dunia dan pengakuan jati diri rakyat Malaysia. Yang kedua, sebagai asas pembinaan negara. Masyarakat berbilang kaum memerlukan satu bahasa yang difahami oleh semua kaum. Yang ketiga, iaitu bahasa persuratan. Bahasa kebangsaan digunakan dalam karya persuratan, contohnya pantun, syair dan novel. Dan peranan yang keempat iaitu bahasa undang-undang.
bahasa kebangsaan digunakan dalam urusan rasmi di mahkamah. Baiklah, seterusnya bagi peranan yang kelima iaitu bahasa pentadbiran. Bahasa kebangsaan digunakan dalam urusan rasmi seperti mesyuarat, kursus, taklimat, bengkel dan surat menyurat. Yang keenam iaitu bahasa perhubungan. Bahasa kebangsaan merupakan bahasa komunikasi antara masyarakat berbilang kaum di negara kita dan peringkat serantau. Sebagai contoh, negara Indonesia dan Brunei turut menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar antara negara. Seterusnya, yang ketujuh iaitu bahasa ekonomi. Bahasa kebangsaan digunakan dalam kegiatan ekonomi di negara kita. Dan yang terakhir sekali, yang ke-8 iaitu bahasa pendidikan. Bahasa kebangsaan merupakan bahasa pengantar dan penyampaian maklumat dalam sistem pendidikan negara kita. Baiklah, selepas itu kita akan melihat pula kepentingan memaktabatkan bahasa kebangsaan. Dekat sini cikgu telah berikan 5 kepentingan. Yang pertama, sebagai lambang jati diri. Yang kedua, memupuk perpaduan rakyat. Yang ketiga, identiti kebanggaan negara. Yang keempat, menaikkan nama negara di peringkat antarabangsa. Dan yang kelima iaitu merupakan bahasa rasmi negara. Itu merupakan kepentingan memaktabatkan bahasa kebangsaan kita iaitu bahasa Melayu. Baiklah, sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Oleh itu, cikgu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang telah menonton sehingga tamat. Cikgu harap anda dapat memahami tajuk pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan bahasa kebangsaan kita iaitu bahasa Melayu. Sekian, terima kasih.